kajian kita baca hari Khamis. Hari Khamis kita khusus pada kitab Tauhid. Khusus pada kitab Tauhid. Dan kitab ni dinamakan Paku Iman. Okey, kitab yang sangat ringkas tapi dia memerlukan penerangan yang panjang lah. Jadi supaya Tauhid ni kita faham betul-betul, harap-harapnya kita dapat bersabar dalam kita mempelajari apa-apa juga ilmu dengan gopoh. Tapi bukanlah maknanya kita buang masa sampai tak bergerak. Tak. Kita akan tengok pada kepahaman kita, kita akan tengok pada contoh yang patut kita tahu dan bagaimana nak mengaitkan ilmu ni dengan kehidupan kita. Itu yang kita kena pastikan. Okey. Tengok slide ni. Mungkin daripada KKR dah masuk ke? Daripada kementerian. Angkat tangan sikit. Bos, Datuk dah ada. Alif. Naren, Man. Okay, Man dah ada. 3 orang je. Okey, tak apa. Kita mula je lah. Harap-harap yang masuk kemudian. Tak apa. Okey, tengok slide ni. Allah, sudah tak buka lagi. Sekejap. Tak ingat berhenti kat mana. Cuba tengok ni. Okey, saya tunjuk slide ni. Jadi bila orang masuk, kita kena admit dan kita tak boleh buat benda lain. Okey, nampak slide tak? Nampak Ustaz? Tengok, ni dah sudah kan? Maksudnya. Yang warna Purple Ustaz. purple. Warna purple Ustaz. Telah disebut Okey. bahawa iman dan Islam. Okey. Tutup video kat Sabah. Nampak jari pusing-pusing dia tu. Nanti orang pening tengok. Tutup video. Sabah K. Sabah K, tutup video. Tutup video kak. Nampak rambut, nampak apa tu? Kalau tidak saya remove. Okey. Telah disebutkan yang tu betul? Ya Ustaz. Bahawa iman dan Islam ini sebahagian daripada rukun agama. Rukun ni maknanya kalau benda tu tak ada, terhentilah dia dipanggil sebagai benda tu. Maknanya kalau tak ada Islam, tak ada iman, terhentilah orang itu dikatakan dia beragama. Dia ni ada agama, terhentilah dia. Terhenti. Dia tak rukuk, terhentilah untuk mengatakan dia telah melakukan solat. Itu makna perkataan terhenti tu. Dia wuduk tak basuh tangan sampai siku. Terhentilah dikatakan dia wuduk sebab dia dah padu. Cuma beza padu dengan rukun ni ada satu bezaan. Tu yang kita nak kena faham betul-betul ni. Telah disebut bahawa iman Islam ini sebagai rukun. Ni rukun dia 3 ni. Yang saya tengok kat Rajah ni kat atas ni 3 lah. Jika agama yang atas ni dimisalkan seumpama satu tubuh, maka iman ini anggota yang tak nampak, anggota batin. Anggota batin. Seperti jantung, paru-paru, limpa dan lain-lain. Dan Islam itu anggota zahir, kepala, telinga, kaki, tangan dan lain-lain. Maknanya dia saling memerlukan. Kalau dia ada mata, dia tak ada jantung, tak guna. Dia jadi mayat.
dia ada jantung, dia tak ada mata, dia tak ada apa. Mungkin dia hidup, tapi dia banyak benda dia tak boleh buat. Dia tak sempurna kan. Manakala ihsan itu adalah roh bagi tubuh. Tubuh itu. Tubuh tu tadi namanya agama. Faham Tubuh ni, kalau nak misalkan, tubuh ni adalah agama. Anggota yang dalaman tu, jantung, paru, limpa itu adalah iman. Dan kaki, tangan, mata, telinga ini adalah Islam. Jadi kalau dia tak ada ihsan, sebenarnya dia tak hidup. Agama dia tak hidup. Agama dia telah mati pada diri dia. Semayang tak khusyuk, agama tak hidup. Sebab apa? Khusyuk ini adalah roh pada apa? Semayang kena khusyuk. Solat. Solat. Agama. Dia roh pada solat. Kalau dia solat, dia tak khusyuk, maknanya dia macam hantar bangkai pada Allah lah. Dia hantar bangkai pada Allah. Dia sedekah, tapi dia tak bawa hati dia sama. Sedekah atas dia masa sedekah tu dia rasa aku taat pada Allah. Aku nak menyumbang rezeki aku, nak kongsi dengan kawan-kawan, nak kongsi dengan siapa. Dia rasa kan ini bukan aku punya, ni Allah punya. Allah yang bagi aku amanah dan aku nak bersedekah. Masa sedekah tu lah kita melahirkan rasa ihsan. Kalau tidak amal tu dia jadi apa? Amal tu dia jadi bangkai. Betul? Itu kepentingan ihsan tu. Dia ada roh pada tubuh ni. Orang kalau dah meninggal kan, bila roh dia dah dikeluarkan, kita tengok dia memang tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh senyum, dia tak boleh ketawa, dia dah tak ada perasaan. Dan dia tidak ada benda yang boleh menggerakkan benda yang boleh menggerakkan diri dia. Tu yang benda yang gerak tu nama dia adalah, dia kata roh. Roh. Kalau tak ada roh, dia nama dia mayat. Kalau orang yang hidup ni, dia akan dipanggil mayat atau kita panggil arwah bila roh dah tak ada. Jadi hakikat kita ni adalah hakikat kita sebenarnya roh, bukan jasad. Hakikat kita sebenarnya roh. Bila roh tak ada, nama kita pun dah ditukar. Arwah dipanggil. Kita nak pergi lawat jenazah kawan. Kalau lah jenazah kawan ni nama dia Azlan, kita sampai-sampai kita call kawan kita yang lain. Kita tak cakap Azlan dekat mana, tak cakap. Kita cakap apa? Jenazah kat mana? Kita kata arwah ni sekarang kat mana? Dan bila kita sebut nama dia, kalau bulan depan kita jumpa kawan, aku ingat dekat arwah Azlan. Arwah. Kita ingat dekat arwah. Nama kita ada satu title. Title ni arwah. Arwah ni apa? Arwah ni lah bila tak ada roh dekat jasad ni, bila dikebumikan apa, itu nama dia arwah. Sebab tu nilai kita ni adalah roh kita. Nyawa kita ni lah. Roh nyawa kita. Sebab tu diibaratkan agama ni dia akan ada nilai yang besar bila orang itu beribadah dan beriman dengan memiliki roh. Roh apa? Ihsan. Itu dalam kitab tasawuf dia panggil roh amal. Ini perkataan ni kena faham. Roh amal. Jadi suri rumah tangga, kita buat kerja rumah, kita taat kepada suami, mesti ada roh. Roh ni apa? Aku taat ni sebab Allah suruh. Itu roh. Aku taat ni bukan pada bahasa, tapi Allah suruh aku taat. Aku nak jadi orang yang baik, aku nak jadi isteri yang baik. Aku nak masuk syurga. Aku dah buat perkara tu. Solat, puasa, jaga kehormatan. Lagi satu apa? Ingat tak? Apa 4 perkara kata yang Nabi kata orang perempuan bawa syurga? Suami. Mana-mana. Tak suami. Tak pada suami. Ingat.
Yang empat ni. Puasa Solat di bulan puasa Ramadan. Ramadan. Solat 5 waktu puasa bulan Ramadan. Menjaga kehormatan suami. Satu fail, tak masuk juga. Yang saya cakap selalu lah. Lagi nombor tu belakang, lagi payah nak buat. Taat suami, lebih payah nak buat daripada jaga kehormatan. Jaga kehormatan, lagi payah nak buat daripada puasa. Puasa payah lagi nak buat daripada sembahyang. Ini terbukti dalam masyarakat kita lah. Yang kadang kita buat alami tak. Nak qada puasa 10 hari. Mungkin 6 hari haid, 4 hari tak sihat. Dalam Ramadan ni. Nak qada puasa 10 hari, tapi sembahyang hari-hari boleh buat. Padahal sembahyang 5 hari sekali boleh buat. Tapi nak qada puasa 10 hari ni, bertangguh-tangguh, syaitan kata nanti dulu. Nampak tak dia ketipu dengan syaitan? Nampak dia ketipu syaitan tak? Apa syaitan tipu pada orang beramal? Yang kita belajar 7. Satu dia kata apa? Satu apa? Tahan. Satu. Tahan. Tahan. Nombor 1 tahan. Nombor 2 Tangguh. tangguh. Nombor 3 Niat. gopoh. Tak sabar. Jangan tengok nota. Tengok nota tak ci. 3 gopoh. Tengok nota pun tak dapat. 4 Cari buku. Dengan niat. cari buku. Mana aku tulis malam. Untuk berdebat. Untuk berdebat, salah niat. Nombor 5 dia datangkan rasa tajuk. Tajuk riak. Riak. Nombor 6 dia suruh sembahyang sendiri. Nanti riak. Tidak berjemaah. Nombor 7 Ilmu dengan amal, dengan alasan. nombor 7 apa? Ada yang baik yang jahat Tuhan dah tenangkan. Kalau dapat tak lagi baik-baik. Itu nombor 7. Kita tahu strategi dia. Bila kita terasa gitu, kita dah tahu. Oh, ni syaitan. Kita dah tahu strategi dia. Bila kita tahu, kita boleh kata, kalau kita tahu, oh ni syaitan. Tapi malangnya, kita tak tahu. Kenapa tak tahu? Biasalah perkataan tu, tak belajar. Kenapa tak belajar? Macam-macam alasan lah. Anak kecil, cucu kecil, gaji kecil. Macam alasan lah. Kecilnya alasan ni 3. Anak kecil, rumah kecil, yang belajar online tak boleh, bising. Handphone kecil, tak nampak muka ustaz, dia kata. Suara tak dengar. Itu kecil-kecilnya alasan lah. Alasan lain, tak best lah belajar online. Tapi bila kita buka balik kelas tak suruh, dia tak datang juga. Pengalaman saya biasa lah jumpa gini. Kita ngajar kat pejabat. Jumpa dia orang kat bawah lift. Oh, Ustaz ngajar hari ni saya dah 3 tahun dah ajar hari ni. Belum sekali. Oh, dia orang tak ada masuk email kat saya pun. Bagi alasan lah nanti dia kata. Saya pun kontak lah penganjur tu. Abang ni, bang, ni ada satu staff ni, nama dia ni. Nanti masuk email, okey, saya masukkan. Sebenarnya ada dalam WhatsApp group, dia kata, dia tak baca tu. Lepas tu masuk email, 2-3 bulan. Tak datang juga. Jumpa kita kat bawah lagi. Tak nak kisih kita. Aku boleh tanya, saya tak tanya lah. Saya tak peduli lah, kau datang tak datang tu, bukan urusan aku. Kau nak datang, kau datang. Betul. Sama macam kita ngajar tempat ni. Kadang-kadang Nino datang awal lagi. Pergilah supermarket. Nak beli barang ke, beli sabun ke, yang perlu kat rumah. Kadang-kadang nampak. Ada orang yang nyuruk belakang bakul bawang, nyuruk kat belah sana. Dia macam dah lari dapat nyuruk. Rupanya dia belajar dengan saya, dia pakai t-shirt pendek. Malam dia belajar dengan saya. Apa dia nyuruk dengan saya buat apa? Bukan saya boleh buat apa pun. Malu lah agaknya pakai t-shirt dengan pendek. Pakai t-shirt, pakai t-shirt pendek, pakai tudung. Di supermarket. Nampak kita takut, malu. Apa nak malu kita? Kita boleh buat apa pun. Betul tak? Takutlah dengan Allah. Takut dengan Allah tak kita buat apa. Lepas tu jangan salah faham.
Tu maknanya dia rasa bersalah. Dia ilmu dia tak ada amal. Sama macam ni. Kenapa kita tak boleh berubah? Sebab kita amal ni tak ada hati. Tak ada roh. Tu orang kata menghayati. Semayang ni kena menghayati. Puasa ni kena menghayati. Baca Quran ni kena menghayati. Hayat menghayati ni, perkataan asas dia adalah hayat. Hayat ni maknanya hidup. Hidup ni maknanya roh. Roh tu maknanya ihsan. Pandai buat nota tak? Nak saya buat kan? Boleh Ustaz insyaAllah. Boleh. Tak saya lukis kan? Nak saya lukis kan tak? Boleh juga. Nak. Boleh juga Ustaz. Saya lukiskan sikit. Dengan harapan saya lah. Lebih faham. Itu je harapan saya. InsyaAllah. Tengok okey. Kalau ni apa tadi? Islam pula. Agama. Nampak tak? Tak. Nampak? Ya. Dia lari. Belum ada. Ya. Okey. Maka diumpamakan agama ini sebagai satu tubuh. Okey. Tubuh. Jadi, ulama kata apa? Ulama kata, maka dia kata anggota batin. Seperti, ringkas dia tulis. Jantung, limpa, paru-paru, contoh dalam kitab ni. Dan lain-lain. Dinamakan sebagai iman. Iman kan? Iman, betul. Islam. Betul, iman. Iman. Dan lain-lain. Dinamakan sebagai iman. Biar kita faham benda ni. Ini benda yang sangat penting. Okey. Lepas tu ada lagi satu kali ni. Okey. Kali ni apa? Anggota lahir. Seperti tangan, kaki, mata dan lain-lain adalah umpama Islam. Kita faham ni dulu. Umpama Islam. Okey. Dan ada lagi satu. Yang menghidupkan kedua-dua ni. Lagi satu. Nyawa atau roh itu umpama Ihsan. nyawa, roh
Itu format ihsan. Lukis gini. Gini. Okey. Ihsan ni adalah nyawa. Ihsan ni adalah roh. Ni kat sini. Buat kat sini lagi satu nota. Kita tengok. Ini. Roh ni lah yang dipanggil nyawa. Roh yang dipanggil hidup. Okey. Saya kena buat tulisan warna hitam. Dia kan tak nampak. Okey. Ini pakai nyawa, dia pakai hidup. Bila kita kata nyawa, kita kata hidup, kita kata hayat. Hayat ni apa? Umur. Hayat ni nyawa. Nyawa ni apa? Nyawa ni apa? Nama ke apa? Dia bentuk apa? Verb ke? Dia bentuk apa? Roh. Ini apa? Ini nama. Betul, hayat ni nama kan? Ini nama. Ini adalah nama. Dan membuktikan nama ini, atau tu perkataan ini nama dia, menghayati. Nama dia menghayati. Okey, menghayati ni, ini apa benda? Ini nama. Ini apa? Sifat roh. Ini adalah saya sedang menghayati benda ni. Saya sedang menghayati Masjid Ilmu. Perbuatan. Ini nama perbuatan. Ini nama perbuatan. Kata kerja. Kata kerja. Hayat ni kata apa? Sama lah. Ni Ayat kata nama. kata nama. Betul. Ini nama, ni kerja. Ni kerja. Kerja apa? Kerja dia menghayati. Ini yang kita panggil khusyuk, ini yang kita panggil fokus, ini yang kita panggil tumpu, ini yang kita panggil tak lalai. Ingat ni benda dia. Maknanya kalau kita kata solat ni, kita bawa jantung. Seolah-olah gitulah. Kita bawa limpa, kita bawa tangan, kita bawa kaki. Lepas tu kalau nak solat ni, ini yang dinamakan ni, dua ni. Dalam solat dia panggil senang je. Dia panggil apa dua ni? Ini sebagai, dalam solat dia panggil apa? Dalam solat dipanggil sebagai anggota zahir. Walaupun hati, jantung, limpa apa tu dipanggil anggota zahir dalam solat. Ini. Ini dia panggil roh ni. Ini dipanggil anggota apa? Ini dipanggil apa dalam solat? Batin. Batin. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil sebagai hati. Ini nama hati. Ini nama dia kalau solat kita panggil hati. Hati ni apa? Ini anggota batin. Tapi dalam iman Islam dan ihsan diumpamakan lain. Ini anggota batin. Ini nama dia hati. Okey. Okey. Yang ni tengok balik. Tengok ni. Ni. Syarat qabul dalam kitab kata yang kita baca ni dalam solat. Dalam solat. Syarat qabul pada please fill in the blank with the right word.
Aku dah tolong korang fikir sikit. Ni otak macam beku tu pagi. Ni apa? Okey. Dua-dua ni apa? Ni syarat kabul pada apa? Buatan. Pada solat. Syarat atau rukun. Niat. Bukan. Keep trying. Rukun fi'li, rukun qalbi. Zahir lah. Apa ni? Qalbi. Syarat kabul pada apa? Dalam kitab nanti kan saya baca ni. Nanti ya Ustaz. Makhluk. Makhluk. Niat. Ni syarat kabul pada apa? Niat. Oh, okey. Nampak tak ni? Nampak. Perbuatan. Ini kan kita dah cakap dulu masa kita buka syarat sempurna solat. Syarat kabul solat. Saya dah cakap, tak tahu sama ada ambil nota tidak. Ni syarat kabul pada makhluk adalah pada anggota lahir kita. Baca, makhluk boleh nilai. Cerita dengan makhluk, aku niat macam ni. Makhluk boleh nilai. Rukuk, makhluk boleh nilai. Macam ni, makhluk boleh nilai. Tapi untuk Allah terima solat, dia memerlukan ni, apa? Khusyuk, ihsan. Ihsan tu, ihsan tu. Khusyuk, rasa hamba, rasa Allah Tuhan hanya ada 5 syarat. Berserah. 5 syarat. Betul 5 syarat. Yang 5 syarat ini adalah kebanyakannya adalah syarat pada hati. Hadir pada hati, khusyuk pada solat, ikhlas pada qasad. Hadir pada hati, khusyuk pada solat, ikhlas pada qasad, rasa Allah bersifat ketuhanan, rasa diri kita bersifat kehambaan. Rasa-rasa ni dalam hati. Hadir, hati. Khusyuk, hati. Ikhlas, hati. Rasa kehambaan, hati. Rasa Allah ketuhanan, hati. Ni dia kata hati. Ni dia kata hati. Ni peranan ni, hati ni. Jadi sebab tu dalam tauhid ni, dia meletakkan ihsan ni, salah satu benda yang penting untuk Allah terima satu amal dan diberi ganjaran. Dan benda yang paling utama, kalau selain bersolat ni, ada 2 syarat Allah terima amalan. Yang saya dah ajar banyak kali. 2 syarat untuk Allah terima amalan seseorang. Tak kira lah amalan tu khusus ke, amalan tu apa benda ke, solat ke apa, 2 syarat. Apakah 2 syarat tersebut? Ikhlas dan Satu. kerana Allah. Satu ikhlas. Lagi satu. Ittiba'. Allah. Tiba. Dua I. 2 I. Kalau Jerumi dia I lah. Satu ittiba'. Ittiba' ni apa? Ittiba' pada Rasul. Maksud dia ittiba' pada Rasul ni apa? Taat. Mengikut Tuhan. Syarat yang benar. mengikut aturan. Ajaran dia. Aturan apa? Nabi Muhammad. Aturan syarak. Macam-macam jawapan tu. Nampak sangat tak baca buku. Ikut aturan syarak. Itu ittiba' pada Rasul. Kalau Rasul ni, dia menerima agama. Allah wahyukan dia agama Islam. Dan agama ini adalah didefinisikan sebagai Peraturan dan undang-undang. peraturan dan undang-undang. Peraturan apa? Peraturan syarak. Syarat. Lepas tu kita ni bila nak sah satu, Allah nak terima amalan kita, boleh kita kena ittiba' pada Rasul. Ittiba' Rasul ni maknanya apa rukun-rukun syarat-syarat yang diajar oleh Rasulullah dan turun mana para ulama sampai pada kita. Maka aturan tu kita ikut. Itu nama tu. Itu namanya ittiba' pada Rasul.
Ikut peraturan syarak. Aturan syarak. Itibak pada Rasul ni ikut aturan syarak. Syarak ni maksud apa? Syarak ni syar'i. Syar'i ni maksudnya undang-undang agama. Mana yang wajib kena buat. Mana sunat lah. Mana yang tak boleh buat. Lepas tu, satu peranan lagi, amal ikhlas. Nampak tak? Dia ada syarat zahir. Zahir itulah itibak pada Rasul ni. Ikut syarat dia, ikut rukun dia. Jangan buat perkara batal. Lepas tu dia katakan apa? Dia katakan mesti ikhlas. Ikhlas dengan peranan hati. Jadi kepentingan kepentingan ni dia basic kerana lu pasal lu. Cah tak masuk. Ya. Alah, tak buka pula lah, Beb. Dua ni macam lupa. Pasang pelak tak tekan. Okey. Ini yang dikatakan kita cuba memahami bagaimana dalam apa tauhid pun ada perjalanan lahir, ada perjalanan batin, dan dalam solat ni pun ada perjalanan lahir, ada perjalanan batin. Yang ramai orang gagal ialah perjalanan batin. Abang Din tanya apa, Abang Din? Abang Din angkat tangan? Tak ada. Okey. Lagi satu, yang terakhir dalam syaitan. Saya nak tunjuk. Okey, saya nak tambah lagi satu. Last. Ini tadi. Kalau kita nak tambah satu nota. Okey, buat satu arrow lagi. Muat lah, buat. Tak muat sekarang Pudin dia ni. Tempat jatuh pandangan. Tempat jatuh pandangan. Okey. Ini lahir. Okey, lagi satu. Kat sini. Hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Ni, isi sini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya Ustaz, macam mana kita dapat rasa ikhlas di hati tu? Macam mana Ustaz? Satu faham ikhlas ni apa? Satu faham ikhlas ni apa? Satu lagi, latih hati kita bila buat saja, aku buat ni kerana Allah. Jidin, tutup mic Jidin. Macam tengah mahu ni. Ustaz maknanya? Kena saya macam tu lah. Kita latih diri kita. Aku buat ni kerana Allah. Aku tak harap apa-apa daripada makhluk. Aku buat ni kerana Allah. Aku buat ni harap pahala Allah. Aku buat ni sebab Allah suruh aku buat. Aku tak harap apa-apa. Bukan saja amal ibadat. Benda-benda harian pun sama. Aku buat kerana Allah. Kalau kita masak, suami kita tak terima kasih, tak apa. Aku buat ni bukan kerana dia. Dan dia pun tak boleh bagi aku apa-apa pun sebenarnya. Aku buat kerana Allah. Kalau kita kerja, anak kita tak hargai pun tak apa. Aku buat bukan kerana anak-anak. Aku buat tanggungjawab aku untuk apa? Biaya dia, bagi nafkah dia. Bukan dia, kerana Allah. Dia tak terima kasih pun tak apa. Aku buat bukan kerana dia, kerana Allah. Allah akan beri ganjaran. Dia tak harap terima kasih pada manusia. Dia tak harap terima kasih pada manusia. Sampai peringkat tu, baru datang ikhlas. Baru datang ikhlas. Tanda dia, yang kita dah kata lah. Orang puji tak kembang. Orang puji tak kembang. Orang puji tak kembang. Takkan sonok orang puji. Apa? Bukan kerana kita buat ni suruh dia cakap kita bagus. Tak. Tapi kerana Allah.
Kita harap Allah rahmat kita, Allah redha kita dan Allah beri kita ganjaran. Keampunan, rahmat, redha dia itu yang penting. Lepas tu dia katakan, Tuhan Allah. Okey. Hati. Ustaz nak tanya boleh? Ah, Ustaz kalau kita macam cakap dekat anak-anak ataupun suami kan macam kalau kita cakap tak cakap thank you kat ibu ke macam tu boleh ke Ustaz? Ke macam kita nak rasa Boleh. tu je lah? boleh. Itu sebagai mengajar adab. Betul tak? Kita bertanggungjawab mengajar adab pada anak kita. Untuk dia appreciate lah kan Ustaz? Kita nak kena ajar dia adab. Atau kalau kita masuk klinik, mungkin dia ni kecil lagi lah, 6-7 tahun kan. Kita keluar, kita kata terima kasih doktor, kita cakap dengan anak kita, cakap terima kasih dengan doktor. Even dia punya servis tu have been paid. Betul tak? Servis tu been paid, kita bayar. Duit ubat, duit dia check anak kita bayar. Tapi untuk melatih adab pada dia, cakap dengan doktor terima kasih. Cakap dengan doktor terima kasih. So dia ajar dia. Itu dikatakan, hendaklah kau mengajar adab-adab kepada anakmu. Ini Al-Ghazali kata. Moga-moga dia bila besar dia terlatih untuk mengucap terima kasih. Daripada mengucap terima kasih pada manusia ni, mungkin dia besar nanti dia boleh belajar yang sebenarnya yang bagi bukan manusia, yang bagi Allah. Tapi Allah bagi melalui manusia. Betul. Hakikat dia Allah yang bagi. Maka dari situ akan lahirlah rasa Bersyukur. kata apa? Syukur. Syukur. Itu menjaga adab tak apa. Okey, sikit lagi ni. Terima kasih Ustaz. Ni dah lama sangat kat sini. Hati tempat jatuh je, ni apa? Pandangan. Allah. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Sekarang ni orang utamakan pandangan manusia. Muka yang cantik. Tak cantik tak keluar. Tapi hati berserabut. Dengan dengki, dengan hasad dia tak boleh. Kalau hati orang tak nampak. Tapi Allah menilai dia pada hati dia. Okey, ini dia kata ni. Okey. Okey, ni dah. Lepas tu, ni pula. Slide ni pula. Okey, kejap. Ini slide tu di Arab lah. Boleh baca kan? Boleh. Islam itu, saya masih lagi nak menerangkan Islam dengan iman je lah. Islam itu adalah syariat. Syariah. Iman itu adalah ma'rifah. Islam itu adalah syariah. Syariah ni adalah hukum syarak. Hukum syarak ni ada berapa yang kita sangat popular, yang kita biasa tahu. Hukum syarak ada berapa? 5. 5. Wajib, haram, harus, sunat, makruh. Lepas tu dia ada pecah-pecahan lah. Ada wajib usuli, ada wajib hakiki, kemudian nanti kita cerita sikit. Ada wajib aradhi, ada sunat mu'akkad, ada sunat ghairu mu'akkad, ada makruh tahrim yang menghampiri pada haram. Dia ada pecah-pecah lagi lah. Wajib syar'i ni pula terbagi pada 2. Satu wajib aini, satu wajib Hukmi. Hukmi itu najis. Satu wajib aini, satu wajib. Bila saya guna perkataan wajib, dia orang pergi keliru. Kalau saya kata, satu fardu ain, satu fardu Kifayah. kat situ boleh jawab. Fardu tu wajib lah. Satu wajib aini, satu wajib kifayah.
Wajib aini apa? Wajib yang ditakyinkan pada setiap orang. Takyin ni apa? Kasat, tarat, takyin. Takyin apa? Tentu. Ditentukan. Okey, keliru ke atau Mantap lah Ustaz, dia keliru lah. Saya pun dah pengin ni. Macam mana malam ni? Pelan-pelan sikit Ustaz, boleh tak? Pelan-pelan sikit. pelan-pelan lagi ya? Slow-slow sikit Ustaz. Am I going too fast? Saya dah slow tu. No, we are slow. Oh, you are slow. Banyak sangat. Banyak sangat terus Ustaz Tak bagi. apa, terus je. Ya. Kita Tak, ikut je minum dulu. kopi lagi tu Ustaz. Ikut je dulu. Sebab ulang-ulang, okey. memang benda ni memang terlalu banyak. Terlampau banyak. Sebab tu dia bagi masa yang lama untuk belajar. Syariah. Syariah. Oppo Black tutup video. Nanti nampak orang belakang. Tutup video tak? Oppo Black tutup video. Bagi nama tak kerti. Tak ada nama tu. Syariah ni dia adalah hukumnya 5 kan. Nanti kita belajar lagi lah. Dia ada pecah-pecah. Dia pada asas dia. Tu nama dia nak belajar hukum ni. Apa nak kena buat, semayang macam mana, wajib macam mana, sunat macam mana. Dia yang menerangkan dia adalah ilmu fiqah. Yang menerangkan dia ilmu fiqah. Jadi syariah ni dia ada 5 hukum lah pada asas dia. Hukum ini apabila seseorang itu dia telah mukhalaf. Dia telah mukhalaf. Maka dia dikatakan kena melalui 5 hukum ni, dia dituntut untuk melakukan hukum-hukum syarak ni. Bila dia mukhalaf, apa dia mukhalaf ni? Sampai seruan agama pada dia, ada rasul pada dia, datang pada dia. Lepas tu dia apa? Dia berakal, lepas tu dia balik. Nanti kita pergi lagi jauh nanti. Saya biar tentang cara kasar dulu, jangan risau. Dan dia tidak buta dan pekak sebelum memayis. Dia ada syarat dia lah. Itu nama dia mukhalaf. Bila dia mukhalaf, maka dia dikatakan taklifi ni tuntutan yang diberatkan pada dia. Yang kena buat, wajib buat. Bila lepas syarat wajib. Itu nama dia taklif. Itu ni sunat, haram, makruh, mubah. Bawah tu sunat, haram, makruh, mubah. Mim, ba, alihah ni mubah. Mubah ni apa? Mubah ni harus. Okey, kita nak atas balik sikit. Iman ni adalah makrifah. Makrifah ni apa? Mengenal Allah. Kenal kepada Allah. Kenal. Makrifah ni pada perkataan asal ni kenal. Kenal. Apa syarat seseorang itu dikatakan makrifah? Ada 3 kan? 1. Jazam, yakin dengan Jazam. Jazam itu maknanya yakin dengan tiada dicelahi. Dicelahi oleh syak, zan dan waham. Satu mesti jazam. Yakin yang tiada dicelahi oleh syak, zan, waham. Itu nak faham syak, zan, waham ni apa? Saya dah cakap berkali tu. Nombor 2. bertepatan dengan yang sebenar. Bertepatan dengan sebenar, iaitu mengikut kaedah akidah Ahli sunnah wal jamaah. ahli sunnah wal jamaah. Korang dah belajar ke belum ni? Atau internet yang lain dah putus? Ada. Ustaz, bela-bela lagi. Bela-bela. Allah. Ini ada 248. Dalam Facebook ada 48. Dalam kepala tengah komput dah lah Ustaz. Nak tarik balik mana. 296 orang. Nak Jangan relate confuse. relatekan balik. Relatekan balik. Don't get everything confused. Kalau kita masih confused, maknanya kita sedang belajar dalam keadaan first round. Diusahakan dengan dalil Ustaz.
Rafi. Nombor 3, ada dalil. Satu, mesti yakin dengan jazam. Jazam dah faham. Nombor 2, mesti bertepatan dengan sebenar. Maksudnya apa? Mengikut ahli sunnah wal jemaah. Nombor 3, mesti ada dalil. Dalil naqli dan dalil akli. Dalil daripada Quran, hadis atau dalil daripada akal yang disusun oleh para ulama. Bila dia ada 3 ni, barulah dikatakan dia telah mencapai ma'rifatullah. Dan ilmu yang menerangkan kepada makrifah itulah nama dia ilmu tauhid yang kita belajar ni. Jangan cari buku tauhid, cari mana syarat sah semayang. Memang tak jumpa. Syarat semayang ni, syarat sah semayang ni, benda yang wajib kita buat dalam semayang pada perbuatan zahir dan dia jatuh pada bab fiqah. Itu nama dia ilmu syariah. Wajib semayang, ilmu syariah. Jadi cari dekat bab fiqah, belajar dengan kitab fiqah. Jadi pada asas dia katakan hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Pada asas itu. Dan satu lagi makrifah ni, ada satu perkataan yang dekat kotak yang bawah tu. Ni nampak ni. Nampak ni. Aqaidul iman. Aqaidul iman. Ikatan-ikatan iman. Simpulan-simpulan iman. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Ini sifat 20 ni, dikata sifat 20 ni lah. Ini yang disabitkan pada Allah. Dalam cara nak mendapatkan makrifah ni. Lepas tu, 4 wajib. Ni salah eja ni. Ni jim ni patut ni. Salah eja. Titik salah. Kho. Nanti saya betulkan. 4 wajib, 4 mustahil, 4 harus. Itu adalah apa tu? Sifat apa? Rasul. Maka jumlah dia adalah 50. Nanti betul kan Titik tu salah. Jadi 50 ini nama dia ikatan iman atau simpulan iman. Bila dia dah kenal 50 inilah, maka dia dikatakan makrifah. Dengan syarat pada ulama tauhid mesti mengenal 50 perkara. Ini nama dia aqaidul iman, ikatan iman. Bila dia dapat ni, dia belajar ni, dia faham ni, dia yakin ni, maka dia dipanggil sebagai orang Islam yang mukmin. Okey. Bila dia buat apa yang wajib, dia tinggal apa yang larang, maka dia dipanggil orang Islam yang Muslim. Okey. Okey ke pening? Cuba Ustaz, tengah cuba. Pelan-pelan. Allah Ta'ala mengenalkan diri dia dengan kita kena ada ilmu. Dan ini disusun oleh ulama dulu. Untuk ditunjuk lagi contoh perbezaan. Ditunjuk lagi perkataan untuk mengenal perbezaan ni. Untuk mengenal perbezaan. Bila kita kenal perbezaan, kita nampak, oh ni macam ni, bukan macam ni, ni macam ni. Dia kenal perbezaan tu tanda kita faham lah. Bila kita boleh membeza-bezakan. Dan kita boleh mengurai dekat mana related. Relation dia ni dengan ni macam mana. Ini dengan ni macam mana. Itu bukan kepahaman lah. Perlahan saya pun bukan faham semua. Saya bukan pandai. Saya cuma cakap apa guru cakap. Saya catat. Saya dengar. Saya beritahu. Tu je. Tu je. Cuma benda ni sebenarnya apa saja ilmu, Imam Syafi'i dah kata satu perkataan. Jangan gopoh sebab dia tulul zaman. Tulul zaman apa? Mengambil masa yang lama. Masanya lama. Zaman ni masa. Ustaz, yang Idah ni, yang nombor 4 ni mustahil. Nombor 2 tu pun mustahil juga. Macam mana tu?
4 mustahil. Bukan nombor Ustaz tu bilangan. Jumlah dia. 4, 20. 2. Jumlah 50. Bukan angka 1, 2, 3. Itulah 20 tak pandai. kan? Tak pandai huruf-huruf macam ni. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Itu bukan nombor 1, 2, 3. Itu bilangan. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 harus. Jadi, dalam perkara ni, dalam 50 ni, disyaratkan untuk kita makrifah, satu kita kena yakin. Pada 50 perkara ni lah. Yakin. Rasul itu sidik, kena yakin. Tak ragu-ragu langsung. Tak syak langsung. Yakin. Yakin dengan sebenar. Yakin dengan sebenar. Yakin macam mana? Apa yang dikatakan Rasulullah ini sidik? Macam mana? Macam mana dia katakan dia benar? Macam mana dia katakan dia amanah? Tetapi kalau kita yakin, tapi benda yang kita yakin ini salah tafsir, tak mengikut apa yang ulama kata, kita dikatakan tak makrifah lagi. Itu masih lagi dia tak kenal. Itu masih lagi dikatakan tidak kukuh iman kita pada kepahaman ilmu lagi. Itu nama dia makrifah. Lepas tu, mesti ada dalil. Dah belajarkan dulu kan? Apa dalil dalam Al-Quran kata yang Rasulullah itu benar, contoh dia. Apa dalil pada akal kata yang Rasul itu benar, contoh dia. Nanti kita baca sebab 20. Apa dalil dalam Quran kata Allah wujud. Apa dalil pada akal kata Allah wujud. Itu kan pada dalil. Jadi kita belajar nanti insyaAllah, mudah-mudahan Allah izinkan kita, sihat kita, panjang umur kita. Wujud, ada dalil akli, ada dalil nakli. Idam, ada dalil akli, ada dalil nakli. Kenapa ada dalil? Mesti belajar dalil sebab syarat dikatakan orang beriman itu dia kenal Allah dan Rasul dia dan dia memiliki dalil. Kenal, mesti kenal apa? Yakin, dia mesti tepat dengan betul dan mesti ada dalil. Kalau tak dalil, tak cukup syarat. Sebab tu ulama' dia menyusun dalil. Ustaz, saya nak tak jelas yang itu Ustaz. Yang 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Itu yang mana saya tertinggal tadi tu. Saya tak boleh catch tadi. Itu 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus ni adalah sifat Rasul. Rasul. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus ini sifat Allah. Allah. Okey. Tak tanya yang sama tadi. Saya cakap ini soalan botol pada orang nak ambil tauliah. Dia tanya soalan ni tau. Macam soalan tu kitab pun tak boleh buka. Dia tanya soalan lisan. Apa beza? Ni antara soalan yang tanya lah. Ustaz nak tanya, maknanya dalam petak ni, ikatan iman ni kita bagikan pada 2. Allah ada 20, 21. Jadi yang bawah tu untuk Rasul. 4, 4 dan 1, 5. Itu jumlah antara kedua-duanya ialah 50. Ya. Okey, faham. InsyaAllah. Faham Itu nama dia Aqaidul Iman. Itulah. Ya. Ustaz ya. Jadi yang kita panggil yang 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus tu sifat wajib maksud dia Ustaz ya? Bukan, sifat Allah. Sifat wajib. Okay. Rasul pun tak ada wajib. Sifat saja. Sifat Allah. Panggil dia sifat Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Itu yang dikatakan ilmu sifat 20 tu. Ada wajib, ada mustahil, ada harus. Jadi perbahasan dia untuk kenal ni adalah ada wajib, ada mustahil, ada harus. Ini 3 perkataan ni. Wajib, mustahil, harus ni pada apa? Wajib apa? Mustahil apa? Harus apa? Akal. Lepas tu kotak nombor 3 ni. Ni nama dia ukur akal. Yang ni wajib. Wajib apa? Syarak. Ini wajib syarak, maknanya tak buat dosa. Betul. Ini wajib pada akal. Wajib pada akal yang cakap benar. Habis kalau Nabi bohong dosa ke? Bukan. Itu kalau bohong dosa tu wajib syarak. Ini wajib pada akal.
Jadi 4 wajib ni wajib pada akal. 20 wajib ni wajib pada akal. 4 mustahil ni mustahil pada akal. Mustahil Rasulullah ini bohong, dusta. Mustahil pada akal. Bukan mustahil pada syarak. Syarak ada mustahil. Syarak dia wajib, sunat, haram, makruh, harus. Okey. Mabuk ke, pening ke, jelas ke, rasa nak demam Pening ke. Ustaz, pening. InsyaAllah dah Pening Ustaz. Ha? Tapi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dengar Ustaz tadi menghuraikan pada awal balik wujud tidak baka. Saya tak daripada macam tu lah Ustaz. Nanti Sebab dulu. saya pun dia baru nanti. lagi. Nanti kita akan sampai sana nanti. Kita akan sampai sana. Ya. Sekarang ni kita tengok cara angka dulu. Bila kita sampai sana, kita akan pergi detail. Okey. Kita akan pergi detail. Masih. Macam mana sifat 20 ni dia ada pecah lagi lah. Ini rukun syarak pun dia pecah lagi ni. Nanti ada wajib usuli, ada wajib syar'i, ada wajib ain, ada wajib wajib kifayah. Wajib usuli ni apa, nanti ada lagi pecahan-pecahan, nanti kita akan belajar perlahan. Dan kalau first time belajar dengan detail kan, kita sebenarnya memang tak dapat 100% lah. Sebab tu saya mengulang ni kadang-kadang saya tanya ni sebab saya macam rasa jugalah ramai yang masih kelabu dengan tauhid ni. Setuju tak cakap? Setuju Ustaz. Betul Ustaz. Saya pun background yang sama juga macam akak. Saya bukan beranak kat pondok. Saya pun background sama macam akak. Saya pun kerja macam akak dulu. Betul. Jadi pada saya dulu, insyaAllah lah, Alhamdulillah, Allah bagi saya faham ni bila saya dengar guru cakap ulang-ulang kali. Kan saya kata, kenapa dah ustaz yang saya ulang benda ni? Kenapa dah saya ulang? Sebab dia tahu yang kita yang datang ni bukan beranak kat pondok. Sekolah kebangsaan. Tahu? Dan benda ni tak pernah disentuh dengan detail. Jadi diulang, dia cakap perlahan-lahan dia masuk sini. Dia cakap perlahan dia tarik ke sini sikit. Lepas tu dia datang balik. Sekarang tu kita kena ambil perhatian. Nanti daripada satu pelangkap ni, kita dah boleh faham ilmu dekat mana nak dapatkan ihsan. Itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu dekat mana nak menciptakan iman. Itu namanya ilmu tauhid. Ilmu dekat mana nak menciptakan hukum syariah ni. Itu namanya ilmu fiqh. Jadi kaitan ni penting. Kenapa kaitan ni penting? Dia adalah agama kita. Ini benda paling asas dalam tauhid. Ini benda paling asas dalam tauhid. Jadi kita nampak ini dekat mana. Facebook ada kan? Nanti dengar balik kat Facebook. Buka Facebook, dengar balik. Okey. Saya nak berhenti ni. Nanti, lepas ni, kita pergi sini. Depan datang, tak datang. Jelaskan lagi. Apa beza iman Islam? Ada berapa tu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey. InsyaAllah. Kita jumpa minggu depan untuk kelas ni. Allah. Macam tak puas hati. Dah berasap dah Ustaz. Berat. Dah panas. Dah berasap Ustaz. Otak dah berasap. Menyerap Ustaz, menyerap. Baru nak menyerap. Perlahan-lahan. Ya, menyerap pelan-pelan. Enjin lama. Nak tujuh kolam. Ustaz nak tanya boleh? Ya. Ustaz, adakah hukum pada hukum wajib, sunat dan harus pada iman tu, bahagian iman tu sama juga boleh dikategorikan sebagai taklifi Ustaz? Dia taklifi pada meyakini. Yelah, pada bahagian Islam tu ada taklifi, hukum tuntutan wajib, sunat, harus, makruh, haram kan? Itu adalah amalan pada zahir. Pada yang iman tu juga ada wajib, sunat,
buat mustahil dan sunat tu kan? Tak, itu bukan taklifi. Itu dia mengenalkan Allah dan Rasul. Okey. Mengenalkan sifat dia. Maknanya wajib pada akal Allah itu wujud. Wajib pada akal Allah itu qidam. Wajib pada akal Allah itu baqa. Mustahil pada akal Allah itu lawan wujud apa? Adam. Adam tak ada. Mustahil pada akal Allah itu baru. Mustahil pada akal Allah itu bergantung dengan benda lain. Itu pada mustahil. Maknanya wajib pada iman ni, rukun iman ni, wajib ni adalah wajib akal. Wajib akal maksudnya akal tak boleh terima kalau tak ada. Dia kata Allah itu wujud, wajib pada akal. Akal tak terima kalau Allah tak ada. Itu nama wajib pada akal. Wajib pada syarak, wajib sayang, wajib puasa, wajib pergi haji, bila cukup syarat kan. Tu wajib syarak. Wajib syarak. Jadi yang taklif ni adalah tuntutan untuk dia buat. Itu nama wajib syarak. Bila dia telah mencapai mukhalaf. Okey, Kak. Boleh faham ke? Boleh. Terima kasih Ustaz. Boleh kan? Boleh. Assalamualaikum Ustaz, abang tanya. Slot akidah ni Ustaz buat seminggu sekali Ustaz ya? Bukan saya buat tau, dia anjur oleh Kementerian Kerja Raya. Oh, dah anjurkan. Okey. Ni anjuran. Dia orang buat 10 sekali, saya ajar 2 sekali lah. Besok pun ada kelas anjuran mereka lagi yang kita ulang-ulang kan. Tauhid mereka tasawuf. Yang tu pakai kitab lain kan. Kalau tauhid pakai Misbahul Munir. Yang ni khusus pada kitab ni saja. Oh, okey, faham. Ini jangan miss. Kelas ni jangan miss. Kalau apa Kak? Akak cakap tak habis. Tapi kiranya kalau seminggu sekali, kiranya sekadar cadangan Ustaz. Kalau macam nanti kalau di kelas Ustaz sendiri, kalau dibuat hari-hari lebih faham lagi Ustaz daripada seminggu sekali lah. Seminggu sekali tu jauh sangat nak memahami nanti. Ya. Nanti saya tanya penganjuran. Saya tak boleh tinggalkan kelas ni. Saya boleh buat kelas sendiri. Tapi saya kena bawa juga staf mereka. Mereka bekerja kan. Kalau tidak nanti mereka tertinggal. Saya kalau sambung gitu. Sabar. Nota kuliah slide ni mana nak dapat? Tak ada dalam pendrive. Snap print. Saya Dalam grup ada kan? Nanti saya buat sampai siap. Dalam grup ada kan? Dalam grup ada kan orang snap dulu. Bat dah siap kan? Ada dalam kat grup ada. Sudah. Terima kasih. Printer print nanti simpan dalam file. Jangan lipat-lipat. Lipat-lipat nanti buang dalam tong kadang ke paper. Lepas tu saya cakap benda ni bukan masa nak faham lah, terutama buat tauhid. Dia tak susah tapi dia bukan masa nak faham. Kalau kita tak dibina daripada asas tau, kita dah tua, otak kita pun dah tak kuat, maksudnya kita dah cuba capture, memang dia lambat. Tapi dia bukan mustahil untuk dapat. Ramai orang dapat. Ramai saya ajar orang pencen dia dapat. Tapi kena sungguh-sungguh dan kena cuba faham, banyak ulang kaji, InsyaAllah dapat. Dapat. Memang dia payah sikit lah. Tapi dia payah sikit je, tak payah banyak pun. Sikit je payah dia. Nak kenal Allah. InsyaAllah. Nanti akan datang nanti saya nak terang ni pula. Jadi kita nampak jelas apa di iman, apa di Islam, apa di beza dia. Bila kita faham dia penasi, kita faham dia apa benda, kita faham nak dapat dekat mana, kita faham apa syarat dia, kita faham bagaimana dia berada dan kita faham apa beza dia. Ni akan datang kita terang. InsyaAllah. Okey, cukuplah pagi ni. Jumpa nanti malam lah. Malam ni kita belajar apa kan? Tasawuf lagi lah. Tasawuf lagi. Pada perkara menyatakan 2 kaki dan 2 tangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa maksud semua?
Pasti banyak kekurangan. Terima kasih Tapi Ustaz. Allah alam. Banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi awak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.